Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua yang terlibat dalam majlis ilmiah kita hari ini, syukur Alhamdulillah kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan berkenaan satu isu yang baru-baru ini menimpa terhadap masyarakat umum. Sebelum itu, saya ingin menyahut kehadiran para panel pada majlis kita pada hari ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini, insya-Allah. Tajuk forum kita pada hari ini ialah COVID-19 membunuh mental rakyat. Tanpa melengahkan masa, saya memperkenalkan 3 orang ahli panel pada majlis kita hari ini, iaitu saudari Izzah dan juga saudari Adawiyah dan juga saudari Mariam. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Sebagaimana kita sedia maklum bahawa kita telah pun memasuki era globalisasi moden, di mana teknologi maklumat dan komunikasi telah pun berkembang dengan sangat pesat. Namun baru-baru ini seluruh dunia telah terjebak dengan wabak COVID-19. Jadi bagi membuka forum kita pada hari ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada saudari kita, iaitu saudari Izzah. Adakah kesan psikologi ini berlaku akibat saringan positif COVID-19? Sekiranya ya, apakah alasan relevan bagi persoalan ini? Silakan saudari. Okey, baik. Terima kasih kepada moderator kita yang petah berbicara dan jawapan kita yang hebat. Okey, saya menjawab kepada persoalan yang saudari moderator tujukan kepada saya. Okey, pandemik COVID-19 ini beri kesan psikologi yang negatif dan maladaptif kepada orang di seluruh dunia. Kerana dengan menyebabkan anxiety ataupun kegelisahan, stres ataupun tekanan dan depres ataupun kemurungan akibat proses karantin yang panjang sama ada keseorangan dan ataupun termasuk trauma sekali. Okey, apa yang lebih menakutkan kepada kita akibat daripada COVID-19 adalah kemurungan dan tekanan yang tidak dapat ditandingi boleh mendorong seseorang individu itu kepada perbuatan bunuh diri, seperti yang kita baca berita sebelum ini apabila seorang perempuan disahkan positif COVID-19 bertindak terjun untuk bunuh diri dia daripada bangunan hospital. Okey, seterusnya kesan yang kita boleh tengok apabila berlakunya karantin atau PKP ini ialah gejala kebimbangan dan keresahan mula meningkat. Seperti contohnya berlaku istilah panic buying apabila kerajaan mengumumkan PKP pertama pada tahun 2020 itu. Sehingga kan berlakunya pelbagai tingkah laku maladaptif yang tidak sepatutnya berlaku. Okey, terakhir daripada saya, kesan psikologi yang kita boleh lihat pada individu yang disahkan positif dan dikenakan karantin ialah disebabkan oleh kebimbangan dan ketakutan terhadap penyakit COVID-19, ketidaktentuan kepada penyembuhan penyakit ini, perasaan bersalah kerana mungkin menjadi punca kepada tersebarnya penyakit ini kepada orang sekeliling serta perlu berada di hospital untuk jangka masa yang lama. Sekian daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada panel pertama kita. Penjelasan yang amat padat dan jelas. Baik, seterusnya persoalan saya kepada saudari Adawiyah. Okey, boleh. Terima kasih kepada
moderator, saya akan menjawab persoalan yang diajukan moderator berkenaan kesan psikologi terhadap individu tersebut yang dikatakan semakin bertambah teruk. Antaranya gejala kegelisahan atau anxiety disorder yang menyebabkan individu tersebut merasa takut sekiranya dirinya akan dijangkiti dan menjangkiti individu lain, serta takut sekiranya virus tersebut semakin merebak dan menjadi lebih berbahaya. Kesan psikologi yang seterusnya ialah boleh mengakibatkan stres yang melampau yang menyebabkan emosi seseorang tu tak stabil dan perasaan individu menjadi mudah marah. Individu tersebut juga rasa kesepian dan ia boleh mengakibatkan individu tersebut lebih cenderung untuk membunuh diri kerana baginya mungkin tidak ada harapan lagi untuk dia selamat. Seterusnya, kesan psikologi juga boleh mengakibatkan berlaku kemurungan yang menyebabkan perasaan individu tersebut menjadi hilang kawalan disebabkan pandemik COVID-19 ini. Kemurungan juga berlaku kerana individu tersebut terasa dipinggirkan ahli keluarga dan masyarakat. Seperti yang kita tahu, petugas barisan hadapan juga bukan ditugaskan untuk mengawasi kita sahaja, tapi mereka mempunyai ramai lagi pesakit yang perlu mereka awasi dan pantau. Di samping itu, individu juga mengalami gangguan tekanan pasca traumatik tekanan pasca trauma ataupun post traumatic stress disorder yang pernah dilaporkan di mana ia berkait rapat dengan tempoh kuarantin. Antara kesan psikologi kuarantin ini ialah melalui tekanan yang memikirkan tentang keuangan. Seperti yang kita tahu, sejak pandemik COVID-19 ini berlaku, keuangan masyarakat jatuh dan berkurangan kerana ramai masyarakat tidak bekerja dan diberhentikan kerja akibat tidak mampu, akibat majikan tak mampu untuk membayar gaji. Setakat itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya serahkan balik kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih panel kita yang kedua, Saudari Adawiyah. Baik, berdasarkan penerangan tadi, kita boleh dapat lihat bahawa di sini stres yang berlebihan akan menyebabkan kesan psikologi terhadap individu yang terpaksa menjalankan kuaranti kendiri tersebut tadi semakin bertambah teruk oleh kerana mungkin gangguan mental ataupun tekanan yang terlalu kita katakan berlebihan. Okey, baik. Seterusnya tak lain tak bukan kepada saudari Mariam kita. Saya ingin mengajukan soalan pada saudari. Pada pendapat anda, saudari Mariam, selain kesan psikologi seperti kemurungan tadi tu, apakah gejala penyakit selain daripada itu? Adakah terdapat gejala lain daripada kemurungan? Boleh jelaskan saudari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator kerana memberi soalan kepada saya. InsyaAllah saya akan menjawab persoalan itu. Sebagaimana kita tahu bahawa penyakit wabak COVID-19 ini memberi kesan begitu besar terhadap setiap negara. Wabak COVID-19 ini memberi kesan psikologi yang begitu serius kepada masyarakat lah sebagaimana kita tahu. Tidak kira sama ada seseorang itu telah berpositif COVID ataupun tidak. Antara gejala penyakit yang dihadapi oleh masyarakat selain dari masalah kemurungan ialah yang pertama, masalah kegelisahan. Sebagaimana yang termaklum bahawa kebimbangan terhadap ancaman ini menyebabkan masyarakat melakukan pembelian panik dengan membeli barangan untuk melindungi diri dari wabak seperti topi muka dan alat pembersih tangan.
Hal ini berlaku sehingganya ia sukar untuk didapati di pasaran. Masalah penyebaran berita palsu ini juga menimbulkan kegelisahan kepada individu terhadap wabak COVID-19. Penyebaran berita palsu ini mengenai info tentang COVID-19 ni semakin berleluasa. Oleh yang demikiannya, kerajaan telah mengambil tindakan terhadap individu yang menyebarkan berita palsu agar tidak menimbulkan kegelisahan kepada masyarakat. Selain itu, kegelisahan boleh muncul disebabkan ketidakpastian tentang status kesihatan bagi seseorang individu. Dan berlaku juga kegelisahan bagi barisan hadapan disebabkan kekurangan bekalan pembersihan ataupun PPE. Gejala penyakit yang kedua disebabkan wabak COVID-19, penyakit stres. Stres ni wujud dalam pelbagai faktor dan antara puncanya ialah berkait rapat dengan tempoh kuarantin yang dikenakan ke atas individu yang telah pun positif COVID-19 ataupun individu yang telah pulang dari luar negara ataupun individu yang berkontak rapat dengan individu positif COVID-19. Selain itu, ia memberi tekanan stres kepada individu terhadap masalah keuangan semasa pandemik COVID-19. Gejala penyakit yang ketiga selain dari masalah pemurungan ialah masalah mental. Masalah mental boleh wujud dalam diri seseorang disebabkan dari masalah stres yang tidak dibendung terlebih awal. Masalah mental ni memberi kesan yang sangat buruk kepada seseorang individu disebabkan terlebih memikirkan tentang wabak COVID-19. Di samping itu, perlu diingatkan bahawa mereka yang mempunyai masalah penyakit mental sedia ada mungkin berisiko tinggi untuk mereka ni mudah terkesan dengan pandemik COVID-19 berbanding dengan individu biasa. Itu saja jawapan saya. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Mariam kita. Okey, baiklah. Para panel kita hormati sekalian, sebelum kita menutup perbincangan dalam forum kita hari ini, berdasarkan perbincangan tadi, bolehkah para panel kita memberi satu ataupun jalan-jalan penyelesaian bagi menangani masalah tersebut? Okey, izinkan saya panel 3 untuk menjawab persoalan moderator. Baik, silakan. Dalam penyelesaian bagi menangani masalah seperti kegelisahan, stres dan masalah mental disebabkan pandemik COVID-19, seseorang itu perlu melihat pelbagai perspektif dengan berfikiran rasional dan berfikiran optimis. Hal ini dapat membantu mengurangkan kebimbangan dan tekanan seseorang. Selain itu, berasa bimbang dan resah terhadap pandemik COVID-19 adalah sesuatu yang normal. Hal ini disebabkan banyak sesuatu yang kita tidak tahu mengenai virus COVID-19. Jadi, ia sesuatu yang normal lah kalau kita berasa bimbang kan. Lepas tu, oleh itu bagi menangani masalah ini, seseorang itu amat penting untuk kekal tenang dan sentiasa berfikiran bahawa masih ramai lagi mereka di luar sana yang sama turut berjuang melawan pandemik COVID-19 ini. Sekian, terima kasih. Baik. Terima kasih Saudari Mariam. Baik, silakan Saudari Adawiyah. Selain daripada penyelesaian itu, ada juga beberapa cara penyelesaian, antaranya melibatkan diri dengan melakukan aktiviti yang berfaedah dengan mengambil tindakan untuk, dengan itu kita dapat ambil tindakan untuk diri kita. Lepas tu memastikan penjagaan diri juga. Baik, ada nak tambah lagi daripada panel kita yang lain? Okey, saya nak mencelah sikit boleh ke moderator? Baik, silakan Saudari Izzah kita. Okey, apa yang saya nak tambahkan? Okey, selain pada aktiviti faedah dengan pemikiran negatif tu, saya nak tambah kita
hilangkan tekanan kita dengan melakukan aktiviti dengan fizikal. Contohnya latihan pernafasan kan. Latihan pernafasan ni sangat penting lah sebab dia dan meditasi disebabkan mampu untuk mengurangkan kebimbangan dan meningkatkan kesejahteraan umum. Okey, ia KKM sendiri dah mengajak kita untuk mengamalkan teknik pernafasan yang betul supaya kita boleh bertenang dan mudah untuk berhadapan dengan situasi yang tegang dan kita tidak mampu untuk kawalnya. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para panel kita tadi. Baiklah, sekarang kita telah memasuki bahagian terakhir iaitu bahagian penutup. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita hari ini kerana sudi hadir dan menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini memberikan sedikit sebanyak pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita semua. Nampaknya masa amatlah mencemburui kita. Jadi sedikit sahaja yang dapat sedikit ruangan yang dapat kita dapat hari ini ialah bahawa kesan psikologi ini ialah amat penting untuk dijaga dan dikawal kerana jika kita tidak merawat dengan cara yang benar, dengan solusi yang betul, maka kesan psikologi seperti kemurungan, kegelisahan dan sebagainya akan menjejaskan kesihatan mental seseorang dan juga pemikiran orang lain. Lebih-lebih lagi, ia juga akan memberi impak kepada ahli keluarga yang terdekat dan juga ahli lain. Baiklah, sebelum kita menyundur diri, terimalah serangkap pantun. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat sehingga kita bertemu lagi. Wabillahi bitaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.